وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Boleh dengar ya semua? Tak maaf ada sedikit gangguan tadi. Boleh dengar? Boleh dengar. Boleh. Jadi insya-Allah marilah kita sama-sama mulakan kuliah mingguan kita ini dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat lagi kita bersama pada pagi ini untuk meneruskan kuliah mingguan kita. Setelah beberapa minggu kita tak dapat nak adakan kenaan tembung dengan program dan sebagainya. Jadi pagi ini kita meneruskan lagi kita punya perbincangan daripada kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Peringatan untuk orang-orang yang mendengar, belajar dan orang-orang yang mengajar, al-mutakallim, orang yang bercakap. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat bersama. Dan pertemuan yang lalu kita telah membahaskan dan membincangkan muqaddimah penulis kitab Al-Imam Al-Syekh Ibnu Jama'ah. Kita dah baca dah kenapa dia tulis kitab ni, sebab apa dia tulis kitab ini, dari mana dia ambil sumber-sumber kitab ini, macam mana dia bahagikan penulisan dalam kitab ini, macam mana bab-bab yang dia dibahagikan, dia susun. Dan kita dah baca dan telusuri apa yang dibawa oleh Syekh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah. Jadi pada sesi kali ini kita nak masuk pada bab yang pertama seperti mana yang disusun oleh musannif rahimahullah. Al-babul awwal, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na wa iyyakum fid darain amin. Al-babul awwal, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Bab yang pertama yang disusun di sini oleh Al-Imam Al-Syekh Ibnu Jama'ah rahimahullah, iaitulah bab yang menerangkan kelebihan ilmu, kelebihan ulama dan kelebihan mengajarnya serta mempelajarinya. Ini bab yang pertama. Apa dia? Bab yang menerangkan tentang kelebihan ilmu, kelebihan ulama dan kelebihan orang yang belajar ilmu serta orang yang mengajar ilmu. Ada kelebihan-kelebihan dia. Apa dia? Yang inilah yang kita nak baca pada pagi ini insya-Allah. Di dalam bab ini penulis kitab kita Al-Syekh Al-Imam Ibnu Jama'ah dia telah meletakkan kelebihan-kelebihan ini dari sudut dalam beberapa pecahan. Maksudnya apa? Maksudnya Imam Ibnu Jama'ah Imam Ibnu Jama'ah tulis kitab dalam bab yang pertama ini. Penulis kita telah membahagikan untuk menceritakan tentang kelebihan ilmu, kelebihan orang yang berilmu, kelebihan mengajar ilmu dengan kelebihan mempelajari ilmu ini. Dia telah bahagikan kepada beberapa subtopik. Apa dia? Iaitu kelebihan-kelebihan tersebut dibahagikan seperti mana yang menurut ada di dalam Al-Quran.
kelebihan-kelebihan seperti mana yang menurut daripada hadis-hadis Nabi SAW. Dan kelebihan-kelebihan yang disebut dalam bab yang pertama ini tadi dari sudut asar ataupun dari sudut kata-kata para ulama, para tabi'in, para sahabat dan lain-lain. Jadi kita tengok satu persatu. Daripada sudut Al-Quran, yang pertamanya penulis kitab kita mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qala Allah taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini yang pertama yang menceritakan tentang kelebihan orang yang berilmu. Kelebihan ilmu, kelebihan orang berilmu, kelebihan orang yang belajar ilmu sama. Jadi setiap ayat ataupun setiap hadis ataupun setiap perkara-perkara yang didatangkan oleh penulis dalam bab ini, maksudnya inilah ayat ataupun inilah dalil, inilah yang menceritakan tentang kelebihan tadi. Kelebihan ilmu, kelebihan ulama, kelebihan orang yang belajar ilmu, orang yang mengajar ilmu. Ini yang pertamanya ayat daripada surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan mereka yang mempunyai ilmu darajat, beberapa darjat. Kita semua ini daripada ayat ini, maksudnya Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada kita, ya Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengangkat darjat mereka-mereka yang beriman di kalangan manusia, di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang-orang yang berilmu. Dalam kehidupan seharian kita, kita kena sedar dan kita kena tahu bahawasanya seluruh manusia yang ada atas dunia ini ada darjat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada darjat. Setiap daripada kita ni. Semua manusia, bukan setakat kita ni saja. Semua manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, daripada zaman manusia yang mula-mula hidup, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sehinggalah manusia yang terakhir hidup sebelum hari kiamat esok-esok, semuanya ada darjat-darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua ada. Maknanya antara kita ni ada level-level di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi darjat ataupun level tingkat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini, manusia dengan Allah Subhanahu wa taala ni, Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Mujadalah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang berilmu, Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa renew, akan sentiasa perbaharui, akan sentiasa mengangkat darjat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya orang yang beriman di kalangan kamu, seperti mana dalam ayat ini surah Al-Mujadalah ayat 11 ini, dengan orang yang berilmu, Allah kata Allah yarfa'. Yarfa' ini kalau dalam bahasa Arab kita panggil fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini dalam bahasa Arab dia membawa maksud present. Dia membawa maksud sedang berlaku. Dia membawa maksud baru berlaku. Dia membawa maksud benda yang tengah berlaku. Maknanya sampai ke hari ini, orang yang beriman di kalangan kamu dengan manusia yang beriman, dengan manusia yang ada ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan yarfa'. Allah akan angkat darjat dia. Jadi kita semua ni manusia, kita kena sedar setiap daripada kita ini ada darjat dan tingkatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini nak pilih ke mana? Kita ni nak pilih tingkat yang mana? Kita ni. Takkan kita nak pilih kita ni tingkat yang paling bawah dengan Allah Subhanahu wa taala. Rugi ya?
Kita dah sedar di semua manusia ini ada tingkatan, level-level dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya bila kita sedar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu manusia dia ada level-level dia, patutnya kita kena perbaharui, berusaha untuk kita meningkatkan kedudukan kita, memperbaiki kedudukan kita, ranking kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ranking yang paling tinggi, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana caranya kita nak dapat ranking yang tinggi? Allah kata dalam ayat surah Al-Mujadalah ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Kamu kena beriman. Iman kamu kena sentiasa perbaharui, iman kamu sentiasa kena tingkat, iman kamu sentiasa kena beramal soleh. Maka kamu akan naik darjat kamu, naik ranking kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Yang kedua, caranya macam mana? Dengan kita menggelumangkan diri kita majlis-majlis ilmu. Masuk majlis-majlis ilmu, ini yang disebutkan sebagai salah satu kelebihan mereka yang kelebihan ilmu itu sendiri, kelebihan orang yang berilmu, kelebihan orang yang belajar ilmu, kelebihan orang yang mengajar ilmu. Maka dia termasuk dalam golongan yang ada utul ilma, ya Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat darjat dia hari demi hari, naikkan ranking dia hari demi hari dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni kita kena faham daripada ayat ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, al-ulama fawqa al-mu'minina bi 700 darajah. Ma baina ad-darajataini 100 'am. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi SAW yang Nabi SAW doakan kepada dia bila dia lahir. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkan dia dalam urusan agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia ta'wil ayat-ayat Al-Quran. Maknanya Nabi doakan dia supaya dia pandai bahasa Al-Quran, faham Al-Quran. Maka dia menjadi antara rujukan yang terbesar para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nak tahu apa maksud ayat Al-Quran ni? Maka kebanyakan ulama tafsir akan tengok apa kata-kata Ibnu Abbas berkat daripada doa Nabi SAW. Jadi Ibnu Abbas dia takwil ayat, bukan takwil, dia terjemah, dia tafsirkan ayat yang surah Al-Mujadalah tadi. Dia kata nak cerita kedudukan di antara ulama ataupun kedudukan di antara manusia ini, macam mana lebihnya para ulama, orang yang mempunyai ilmu, dengan orang yang mukmin yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam ayat tadi ni. Ibnu Abbas kata kedudukan para ulama, al-ulama fawqal mu'minin. Kedudukan para ulama lebih tinggi daripada golongan orang mukmin. Berapa darjat? Sebanyak 700 darjat. Ma bainad darajatain 100 ammah. 100 amin. Beza di antara dua darjat itu adalah 100 tahun perjalanan. Maksudnya apa? Maksudnya tadi kita dah cerita bahawasanya manusia ini ada darjat-darjat dia kan, ada tingkatan-tingkatan dia, ada ranking dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ibnu Abbas bila ditafsirkan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat tadi itu, dia cerita di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala cerita yang Allah sentiasa improve orang-orang yang beriman punya darjat dengan orang-orang yang ada ilmu punya darjat. Jadi Ibnu Abbas dia tafsir ayat ini, dia sebut, dia beritahu bahawasanya kedudukan orang alim, orang-orang ulama yang disebut sebagai ulama, orang yang mempunyai ilmu ini, berbanding dengan orang yang beriman, kedudukan dia, beza dia ialah berapa darjat. Bezanya maknanya lebih lagi ulama berbanding daripada orang yang beriman sebanyak 700 darjat. 700 tingkat. Banding antara ulama dengan orang beriman. Maknanya dalam banyak-banyak level ranking manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, antara orang berilmu, ulama dengan orang yang beriman,
Beza dia tinggi ulama 700 ranking, 700 tingkat. Dan kata Ibnu Abbas, punya tinggi, punya jauh, punya beza tingkatan mereka itu, kalau diibaratkan, nak berjalan daripada tingkat orang beriman dengan tingkat ulama, orang yang mempunyai ilmu. Bezanya kalau kita buat satu jalan, berjalan daripada tingkat orang beriman itu sebanyak 700 tingkatan, nak pergi sampai kepada level ulama 700 tingkat itu, kata Ibnu Abbas, menyamai dengan 100 tahun perjalanan. Seolah-olah berjalan selama 100 tahun. Cuba bayanglah. Maknanya satu tingkat 7 tahun. Dah 700 tingkatan, 100 tahun lah baru sampai 700 tingkatan. Nak naik satu tingkat, satu level tu dah ambil masa 7 tahun perjalanan. Nak sampai ke 700 tahun perjalanan tu 100 kali ganda. Nak ceritanya, apa yang kita nak cerita dekat sini, maksudnya kelebihan orang yang ada ilmu, terutama mereka yang disebut sebagai ulama ini, lebih lagi daripada orang beriman. Tinggi lagi dia punya darjat, tinggi lagi dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan orang beriman saja tapi tak ada ilmu. Tak banyak ilmu, tak sampai pada kedudukan ulama. Itu nak menunjukkan tentang lebihnya ulama, lebihnya orang yang bergelumang hidup dia dengan ilmu. Lebihnya orang yang bergelumang hidupnya dengan mengajar ilmu, lebihnya kedudukan mereka yang memilih ilmu sebagai jalan hidup mereka. Jadi jangan main. Kedudukan ulama ini di sisi Allah ada kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut macam ni, ada orang salah faham. Dia kata kita takdiskan ulama-ulama, dia kata kita kita nak memuja ulama, kita nak memuja tok guru pondok, menyembah tok guru pondok. Jangan begitu. Ini nas agama. Disebut oleh Ibnu Abbas sendiri yang mentafsirkan ayat dalam Al-Quran sendiri menyebut. Kita bukan nak mentakdiskan, mensucikan, memaksumkan mana-mana pihak. Tetapi kita kena terima hakikat di dalam agama ini. Orang yang berilmu, yang disebut sebagai ulama, yang mengajar ilmu agama, yang berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini ada kedudukan dia di sisi Islam. Tak boleh buat main-main. Dan benda ni penting untuk kita faham. Sebab sehari dua ini, bukan sehari dua ni, setahun dua ini saya tengok. Masyarakat kita sudah mula memandai-mandai dalam bab menentukan siapa ulama, siapa tak ulama. Menghina sesuka hati, mengeji sesuka hati, mempelekeh sesuka hati. Mereka-mereka yang disebut sebagai ulama, mereka-mereka yang disebut sebagai asatizah, mereka-mereka yang disebut yang kita kenal, tokoh-tokoh yang mendakwah orang, mengajar orang, yang menggelumangkan hidup dia dengan ilmu. Suka-suka hati saja kita ajak orang untuk hina, untuk keji, untuk cerca orang-orang yang disebut sebagai ulama ini. Kita risau dan bimbang. Dalam keadaan masyarakat hari ini cukup jauh dengan agama, cukup jahil dengan agama, mari pula orang yang mengajak, mari kita hina tok guru ni, mari kita hina tok guru tu, mari kita cakap tok guru ni tak betul, mari kita cakap tok guru ni sesat. Akhirnya masyarakat kita semakin jahil, semakin bodoh dengan ilmu agama, dengan ilmu syariat. Semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal skeptik. Dah ada mindset yang buruk terhadap orang-orang agama. Ustaz ni ustaz sampul. Ustaz ni cari duit. Ustaz ni minta derma. Ustaz ni gelap duit. Ustaz ni, menyebabkan orang semakin hari semakin jauh, semakin hari semakin jauh dengan ajaran agama Islam. Ini kita bimbang. Sedangkan dalam agama kita mengajar orang berilmu ini ada kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita nak takdis siapa-siapa. Kita tahu memang ada tok guru pun, asatizah pun, mereka manusia biasa, ada kesalahan mereka, ada kekhilafan mereka. Tetapi apakah lesen yang kita dapat
Besar manakah lesen yang kita ada yang menyebabkan kita ni ada lesen untuk menghina, mengkeji dia. Kita ni dalam Islam yang Nabi SAW ajar, yang disebut dalam Al-Quran, kita nak hina orang biasa pun, saudara kita se-Islam kita pun, kita tidak dibenarkan. Nabi sebut al-muslimu man salimal muslimuna bilisani wa yadih. Seorang Muslim itu dengan Muslim lain, lidah dia, tangan dia mesti selamat sejahtera daripada Muslim yang lain. Orang Islam tak boleh lidah dia mengeji, menyakitkan hati orang Muslim yang lain. Apatah lagi mereka yang ada kedudukan seperti mana yang disebut dalam ayat Al-Quran ini. Mana kita? Kita ni kalau kita nak kira level kita, ranking kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, agak-agak nak banding dengan tok-tok guru asatizah yang dah lama berdakwah dalam mengajak orang kepada ilmu agama ni, agak-agak beza tara mana. Nak kata kita beriman, yang kita kata beriman dengan berilmu ini 700 tingkatan. Saya tak rasa yang mengkondem ulama, yang mengeji ulama, menghina ulama, mengajak orang supaya menghina, mencerca ulama ini, saya tak rasa boleh sampai tahap keimanan. Bahkan lebih rendah lagi, tiba-tiba mengajak orang supaya menghina, mengeji, mencerca ulama, mencerca asatizah. Jadi ini satu penyakit yang sedang melanda dalam masyarakat kita sekarang. Kenapa kita bimbang? Masyarakat yang sedang parah, sedang jahil dengan ilmu agama, yang tak nak berpegang dengan agama betul-betul ini, semakin jauh lah dengan agama Islam. Sebab apa? Sebab kerja-kerja jahat. Orang mengajak supaya skeptikal dengan mereka yang disebut sebagai asatizah, ulama, orang yang mengajar ilmu-ilmu agama. Jadi kita kata, kita ni sesama orang Islam pun Islam larang supaya kita mengkeji, mencerca, kalaupun dia ada salah, kalaupun dia ada buat perkara mungkar, yang kita cegah perkara mungkar dia, bukan kita hina dia, bukan kita cela dia, yang kita cegah perkara mungkar dia. Tetapi sikit pun tidak memberi kita lesen untuk kita menghina dia, mencerca dia, mengkeji dia. Apatah lagi kita melemparkan tuduhan-tuduhan melulu, tanpa bukti, tanpa apa, cakap, ustaz ni makan duit, ustaz ni itu, ustaz ni main perempuan, ustaz macam-macam, tanpa sebarang bukti. Di mana masyarakat kita nak pergi dengan sikap dan mindset sebegini. Jadi ini satu perkara yang membimbangkan. Sedangkan orang yang berilmu ini ada kedudukan yang istimewa di dalam agama kita. Agama kita mengajar bahawasanya orang yang berilmu, yang mempunyai ilmu ini, darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sangat tinggi, melebihi daripada orang yang beriman. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Sadaqallahul azim. Maksudnya Allah dan para malaikat serta orang yang berilmu bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Surah Ali Imran ayat 18. Ini ayat Al-Quran yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita, nak bagi tahu kepada manusia bahawasanya orang berilmu ini ada kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa? Allah sebut Allah dan para malaikat dan orang berilmu bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maknanya Allah letakkan tempat orang yang berilmu itu, kesaksiannya sama dengan kesaksian Allah dan para malaikat. Makhluk mana yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan lebih mulia daripada para malaikat? Yang mana malaikat ini makhluk Allah Subhanahu Wa Taala sebut la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Mereka ini sedikit pun tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
dan melaksanakan wa yaf'aluna ma tu'marun. Apa saja yang diperintahkan, dia buat. Maka makhluk mana yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan lebih mulia daripada malaikat? Tak cukup dengan sesama makhluk kalau kita nak bandingkan. Siapa yang rasa diri dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan Allah? Tuhan sekalian alam yang menciptakan diri kita, zat yang paling kudus, yang paling mulia, yang paling tinggi. Tak ada jawapannya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala membariskan kesaksian Allah Subhanahu Wa Taala bersama para malaikat, duduk sebaris dengan dia para ulama, orang yang berilmu. Tandanya apa? Tandanya nak bagi tahu wahai manusia, tengok ni, aku letakkan kesaksian aku dengan para malaikat, dengan orang-orang yang berilmu, satu kesaksian, satu level yang sama. Bukan maksud Allah tu satu level, tapi kesaksian Allah, maknanya Allah mengiktiraf. Bila Allah Subhanahu Wa Taala angkat kesaksian makhluk, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf bahawasanya dia ada kedudukan yang istimewa, ranking yang istimewa, tingkat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dalam ayat ni surah Ali Imran, Allah bagi tahu Allah mengangkat kesaksian orang berilmu, para malaikat tu satu level dengan kesaksian Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab apa? Dalam bab tauhid, dalam bab mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Ibn Jarrah sebut daripada ayat ini, Allah Ta'ala memulakan kesaksian dengan dirinya, zatnya, keduanya dengan malaikat, ketiganya dengan orang berilmu. Cukuplah kenyataan ini sebagai satu kemuliaan, kelebihan, keagungan dan kebijaksanaan bagi mereka. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengiktiraf. Allah iktiraf pada malaikat, Allah iktiraf orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu ada ilmu. Sama level. Jadi kita sebab itu dituntut untuk menghormati mereka-mereka yang mempunyai ilmu. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Surah Az-Zumar ayat 9. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini juga ayat yang menunjukkan kelebihan ilmu, kelebihan orang berilmu, kelebihan orang yang mengajar ilmu, kelebihan orang yang belajar ilmu. Allah tanya dengan soalan. Dalam uslub bahasa Arab dipanggil istifham inkari. Uslub pertanyaan bukan pertanyaan nakkan jawapan sebab tak tahu, tapi pertanyaan seolah-olah nak suruh orang berfikir. Wahai Muhammad, kamu sebut kat aku, adakah sama? Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, adakah sama? Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina ya'lamun. Adakah sama dengan orang yang berilmu, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, orang yang tak ada ilmu? Adakah sama kedudukan mereka? Adakah sama keadaan mereka? Adakah sama level mereka? Tak sama. Sudah tentu tak sama. Bukan soalan itu Allah Subhanahu Wa Taala suruh tanya sebab Allah tak tahu, tapi Allah tanya suruh orang fikir. Jawapannya sudah ada. Maknanya tak sama. Orang berilmu dengan orang tak berilmu ni tak sama. Tak sama. Orang yang tahu sakit, pernah kena sakit. Contohnya, dia lalu satu jalan. Jalan ni ada lubang. Kalau tak hati-hati boleh jatuh, boleh aksiden. Orang yang pernah jatuh, pernah aksiden, dia tahu macam mana sakitnya, dia tahu macam mana bahayanya jalan tersebut. Beza tak dengan orang yang tak tahu? Beza tak? Sudah mesti beza. Sebab itu, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Yang dah tahu, oh ni jalan ni sakit, jalan ni kalau tak hati-hati boleh jatuh. Kalau jalan ni kalau kita lalu boleh kena aksiden. Dia akan berhati-hati, dia tahu. Pasal dia tahu hakikatnya. Berbeza dengan orang yang tak tahu.
Beza. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar daripada ayat ini, nak bagi tahu level ataupun tahap ranking orang yang belajar, orang yang mengajar, orang yang ada ilmu berbeza dengan orang-orang yang tidak ada ilmu. Jadi kita yang datang majlis-majlis agama, dengar kuliah-kuliah agama ni, kena tunjuk beza lah. Jangan kita meletakkan level kita ini sama dengan orang tak mengaji agama. Kita belajar qala Allah, qala Rasul, kita belajar firman-firman Allah, kita belajar sabda-sabda Nabi. Sepatutnya PR perbuatan kita, cara hidup kita, perbuatan kita mestilah kita kena satu level dengan orang belajar. Sama seperti orang yang tahu. Ini kita belajar, yang ni haram, tapi kita nak buat juga sama dengan orang yang tak tahu halal haram. Itu masalahnya. Jadi tak nampak beza di antara orang yang tahu dengan tak tahu. Kalau boleh, kalau kita yang tahu hukum hakam halal haram ini masih buat benda yang haram tu, maksudnya kita masih tak tahu lah tu. Maksudnya kita masih tak tahu. Tak tahu apa? Tak tahu hakikat kalau kita buat benda haram, benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan dapat azab esok-esok. Allah akan seksa aku esok-esok. Allah akan bertanggungjawabkan aku esok-esok. Masih kita tak sampai tahap pengetahuan kita tentang hakikat yang Allah Subhanahu Wa Taala akan hukum kita di atas perbuatan kita yang nak melanggar hukum hakam tersebut. Masih tak tahu dah tu. Kalau kita masih lagi tidak membezakan perbuatan PL kita dengan mereka-mereka yang tidak belajar. Mereka-mereka yang tidak berilmu. Jadi ayat yang daripada surah Az-Zumar ini juga menunjukkan kelebihan ilmu, kelebihan orang berilmu, kelebihan mereka yang mengajar ilmu dengan mereka yang belajar ilmu. Seterusnya yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi yang menunjukkan tentang lebihnya ilmu, orang berilmu, orang mengajar ilmu dengan belajar ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Surah Al-Anbiya ayat 7. Surah An-Nahl ayat 43. Ada dua tempat. Oleh itu bertanyalah kamu kepada orang yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada kita, ajar kepada kita manusia ini, kalau kamu tak tahu, tanyalah orang yang lebih tahu. Tak kira apa bab sekalipun. Saya ada baca satu cerita lama dulu. Ada orang ni dia suka pertikai Quran. Dia kata Quran ni betul ke? Ada macam-macam. Bila kita kata Al-Quran ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalamullah. Semua ilmu dalam Al-Quran ini ada dalam Al-Quran ini. Kemudian datang orang yang nak petikai ni, dia suka petikai. Dia kata, Ustaz, ni saya baca cerita lah, bukan orang tu tanya kepada saya. Dia tanya, dalam cerita tu dia tanya, Ustaz, betul ya dalam Al-Quran ini semua ilmu ada diajar dalam Al-Quran? Ustaz tu jawab, ya, betul. Semua ilmu ada dalam Al-Quran. Kita boleh dapat dalam Al-Quran. Lalu tanya Ustaz tu, Ustaz, okey kalau begitu saya nak tanya, manakah ayat Al-Quran dalam Al-Quran ini yang mengajar ilmu tentang macam mana cara nak buat roti canai? Dia tanya. Udah. Dia tanya, macam mana ayat Al-Quran dalam Al-Quran ini yang mengajar ilmu buat roti canai? Tapi mujur Ustaz tu pun alim faqih kredit. Ustaz tu kata, buka surah Al-Anbiya ayat 7 dengan surah An-Nahl ayat 43. Buka-buka ayatnya apa? Ni lah. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kamu tak tahu cara buat roti canai? Tanya tukang buat roti canai. Mana ada ilmu tu dia ajar di dalam Al-Quran. Mana basic ilmu di atas dunia ini, basicnya Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada manusia kalau kamu tak tahu, tanya pada orang tahu. Tak kira apa saja ilmu yang ada di atas dunia ini. Ilmu agama ke, ilmu duniawi ke, ilmu sains ke, ilmu bercucuk tanam ke, ilmu berniaga, apa saja ilmu,
Kalau kamu tak tahu manusia, jangan memandai-mandai. Tanyalah orang yang lebih tahu daripada kamu. Itu Al-Quran aja. Cuba kalau tak ada panduan ini dalam Al-Quran. Setara ada ayat Al-Quran yang Allah bagi tahu kata kalau kamu tak tahu, fas'alu ahla dzikr. Tanyalah orang yang lebih tahu sekiranya kamu tak tahu. Setara ada ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita supaya tidak memandai-mandai. Kena tanya pada orang yang tahu pun. Manusia hari ini, orang Islam hari ini memandai-mandai. Bayangkan kalau tak ada panduan. Lagi kucar kacir kita. Lagi kucar kacir kita. Jadi dalam agama, Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita, bila kita tak tahu, bukan memandai-mandai. Bukan cuba-cuba. Bukan. Allah suruh tanya pada orang yang tahu. Tanya pada orang yang tahu. Dan ayat ini juga menunjukkan kepada kita tentang kelebihan ilmu. Orang berilmu itulah orang berilmu. Maksudnya orang berilmu ini menjadi tempat rujukan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang tidak tahu. Orang yang berilmu ini menjadi sumber yang memandu orang-orang yang tidak tahu kepada perkara-perkara yang mereka tidak tahu. Mana ada kelebihan dia di situ. Ada kelebihan dia di situ. Orang-orang yang jahil, tak ada ilmu agama, tak tahu contohnya tentang hukum hakam, tak tahu fardu ain, tak tahu macam mana nak semayang, tak tahu mana yang halal, mana yang haram, tak tahu macam mana nak bersuci. Pergi tanya kepada orang yang berilmu. Dan di situ secara tidak langsung menjadikan satu pengiktirafan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang mempunyai ilmu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala kata, tanyalah kepada orang yang berilmu. Sebab mereka itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu kedudukan supaya menjadi panduan kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak ada ilmu. Jadi ini ayat yang keempat yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang kelebihan ilmu, kelebihan orang yang berilmu, kelebihan orang yang mengajar ilmu, dan kelebihan orang yang belajar ilmu. Ada berapa lagi ni? 1, 2, 3, 4. Ada 4 lagi ayat Al-Quran yang didatangkan oleh Al-Imam Syekh Ibnu Jama'ah rahimahullah yang menunjukkan tentang kelebihan-kelebihan berilmu ini, tapi saya rasa cukuplah setakat itu dulu. Kita ambil 4. Selebihnya 4 lagi kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Jadi itu cukup pada 4 ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang kelebihan seperti mana yang disebut dalam untuk bab yang pertama daripada kitab ini. Wallahu taala alam. Terbuka pada soalan. Kalau ada soalan yang mana yang tak faham apa yang kita bincangkan pada hari ini. Saya ada soalan. Soalan saya, macam mana kita nak bezakan ulama dengan ustaz-ustaz yang ada sekarang? Sebab macam kita tahu kan banyak je ustaz-ustaz express yang sekarang ni yang ada dari TikTok apa semua kan. Macam tu. Macam mana kita nak bezakan yang dia ni ulama dengan yang macam tu? Sebab itu kita dituntut pada kita ini pegang pada asas. Maksudnya pegang pada asas apa? Sekarang ni kenapa kita nak kenal mana satu ulama dengan mana satu tak ulama berbanding dengan banyak asatizah? Pertamanya, nak kenal ulama mestilah daripada ulama. Itu yang pertama. Dalam banyak-banyak ustaz ataupun asatizah yang kita kenal, mana yang kita tahu dia memang betul-betul alim tentang agama dia. Maksudnya alim tentang agamanya, dia tahu hukum hakam, dia faham tentang faqih tentang agama, dia hafal ayat Al-Quran, dia tahu tentang hadis Nabi, dia kenal Nabi SAW.
Maka itulah syarat asas ulama tu. Maknanya dia alim tentang agamanya, tahu benar tentang agama. Jadi untuk membezakan macam mana kita nak kena pasti ulama pada hari ini, mestilah daripada ulama. Mestilah daripada ulama. Tu antara caranya lah, antara cara. Yang kedua kita tengok apa yang dibawa oleh yang disebut sebagai ulama tersebut. Adakah dia bawa itu perkara-perkara yang sabit dengan ajaran Islam? Betul tak benda ini ada dalam hadis, ada dalam kitab-kitab? Betul tak benda ini disebut dalam Al-Quran? Kalau betul, maknanya dia alim, dia ulama. Dia mempunyai ilmu. Jadi, dua cara. Yang pertamanya daripada ulama itu sendiri, maknanya pengiktirafan. Contohnya, ulama ini mengiktiraf ilmu ulama ni. Maknanya yang mengiktiraf tu, yang diiktiraf itu adalah ilmunya diiktiraf oleh ulama. Maka kita tahu yang dia ini adalah orang yang alim, orang yang ada ilmu. Sebab tidak ada orang yang boleh validkan keilmuan seseorang itu melainkan seorang tu ada ilmu. Macam contoh, saya kata ulama lah. Macam contoh, doktor misalnya kata. Macam mana doktor nak bagi tahu orang yang seorang ni dia doktor? Mestilah kalau doktor ni bagi tahu, dia ni betul ada ilmu perubatan. Selain daripada tunjuk sijil lah kan. Tunjuk sijil tu lain cerita. Dia ada sijil medik. Tapi nak bagi tahu kalau tak ada sijil, hanya doktor lah boleh bagi tahu yang dia ni betul dia ada ilmu perubatan. Ilmu perubatan dia tahu pasal tentang teori-teori perubatan dan sebagainya. Yang keduanya kita tengok sumber orang-orang ustaz-ustaz yang bawa tu, adakah dia bawa tu selari dengan ajaran agama ataupun tidak. Sebab itu kita akhir zaman ni ialah macam-macam orang muncul dan timbul. Nabi pesan di akhir hayat Nabi SAW tu macam-macam pahaman orang akan timbul pada akhir zaman ini. Nabi nampak dah kalau tak ada Nabi ni macam-macam pecahan dah timbul. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata apa-apa pun kamu nak buat keputusan, rujuk adakah dia selari tak dengan Al-Quran Sunnah. Aku tinggal pada kamu dua perkara, Nabi SAW sebut. Yang kalau kamu pegang benda ini, kamu rujuk apa-apa perkara pada dua benda ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Bahkan Nabi kata untuk orang akhir zaman ni, selepas tak ada wafat Nabi SAW ini, kamu kena pegang kukuh, kuat. Addu alaikum bin nawajis. Mesti kama qala Nabi SAW. Mesti kamu kena pegang Quran dengan sunnah ini seolah-olah kamu pegang kemahnya seperti mana kamu gigit dengan gigi geraham. Maknanya tak ada anggota tubuh badan kita yang boleh kita, yang paling kuat genggamannya seperti mana kuatnya gigi geraham gigit suatu benda. Kan? Tangan kita kalau kita nak pegang tangan pun tak sekuat kalau kita gigit dengan gigi geraham. Kalau gigit gigi geraham tu, asal boleh putus jari pun boleh tu kan. Maksudnya, Nabi bagi tahu akhir zaman ni macam-macam orang kamu akan jumpa. Jadi nak selamat, tengok Quran Sunnah, Quran Sunnah. Ada tak benda tu, panduan tu, selari tak dengan Al-Quran, selari tak dengan Sunnah? Kalau selari, insya-Allah kamu selamat. Problem orang kita hari ni duk bergaduh sana sini, banyak bergaduh. Sama-sama ustaz pun banyak bergaduh. Bergaduh. Yang dia bergaduh tu, yang ni pun ada qala Allah qala Rasul, yang ni pun ada qala Allah qala Rasul. Dah kalau dua-dua betul tak boleh ke? Sebab dua-dua ada panduan dalam agama. Tapi tidak. Ustaz-ustaz hari ni, orang-orang yang ada ilmu agama hari ni duk sibuk nak bergaduh. Jadi pegang begitu saja. Pegang ada panduan benda tu selari dengan agama, ada hadis, ada dalil, insya-Allah betul. Sebab Nabi tinggal dah. Nabi kata macam-macam nanti pada akhir zaman ni umat akan berpecah belah, umat akan bergaduh, umat akan macam-macam. Jadi Nabi kata pegang dengan Quran dan Sunnah. Sekiranya benda tu selari, ada dalil, ada panduan dalam agama, insya-Allah selamat. Tu caranya untuk kita kenal dengan
mereka-mereka yang ada ilmu agama. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi soalan ke? Assalamualaikum. Nak tanya apa beza khalaf dengan salaf? Apa benda tu? Khalaf, salaf. Khalaf dengan salaf ni pembahagian zaman. Zaman yang Nabi SAW sebut kurun yang terbaik. Tu zaman khalaf. Selepas daripada tu salaf. Itulah maksud dia. Khalaf, salaf. Pembahagian zaman. Setelah kewafatan Nabi, yang kurun yang terbaik Nabi SAW sebut tu, itu dilabelkan ataupun dibahagikan, disebut sebagai khalaf, salaf. Selepas daripada tu, zaman disebut sebagai khalaf. Ada pula yang cakap ada geng salaf dengan khalaf ni, apa masalahnya? Itulah mereka semua bergaduh benda yang dah lama selesai. Benda yang itulah. Patutnya kita mengambil penilaian kalau masing-masing ada qala Allah, qala Rasul, insya-Allah dua-dua betul lah. Itu yang terbaik. Sebab perbalahan ataupun perbezaan pendapat ini bukan zaman kita je, zaman Nabi, zaman para sahabat setelah Nabi SAW wafat pun banyak perbezaan pendapat antara sahabat. Kalau Abu Bakar berpendapat satu pendapat, Umar berpendapat satu pendapat, takkan kita kata Abu Bakar je betul, Umar salah. Umar kafir, Abu Bakar betul. Tak ada. Selepas zaman Nabi SAW wafat, semua mengikut orang panggil ijtihad. Ijtihad para sahabat yang telah Nabi SAW tarbiyahkan, yang Nabi SAW telah tanam usul-usul agama. Maknanya, bila berbeza pendapat selepas daripada itu, adalah perbezaan ijtihad. Jadi kalau usulnya betul, cara nak mengeluarkan hukum atau perkara-perkara yang berkait dengan ibadat dalam agama ni betul mengikut usul yang telah ditunjukkan, digariskan dalam agama, maka kalau berbeza di antara ulama tu pun tak perlulah bergaduh. Sebenarnya dua-dua betul. Buktinya zaman Nabi SAW pun dah berlaku perbezaan pendapat ijtihad ni. Contohnya bila selesai perang Khandaq, Nabi SAW suruh perintahkan supaya jangan ada orang solat asar kecuali semua sampai ke perkampungan Quraizah. Jadi para sahabat dia faham dua pahaman. Ada yang kata Nabi SAW tak bagi solat kecuali bila sampai. Jadi dia orang tak solat lah, sampai-sampai baru sampai dia pun solat. Ada yang setengah sahabat dia faham Nabi SAW tu nak suruh cepat je, bukan dia kata tak bagi solat. Jadi dia solat dalam perjalanan. Dia solat dalam perjalanan. Maknanya dua-dua tu Nabi SAW tak larang. Nabi tak kata, oh kamu yang solat ni, kenapa kamu langgar perintah aku, berdosa. Tak ada. Dua-dua Nabi akur. Nabi kata dua-dua betul. Maknanya perbezaan, kita kena faham daripada situ perbezaan ijtihad, pendapat, pemahaman di kalangan para sahabat ke, di kalangan para ulama ke, selagi mana dia tidak melanggar pada usul agama dan perbezaan itu dikeluarkan dengan kaedah-kaedah yang telah digariskan oleh agama, ada dalilnya, ada panduannya, ada rujukannya, dah lah, tak payahlah bergaduh. Masing-masing betul lah. Kenapa nak jadikan poin bergaduh? Tapi itulah. Masyarakat kita, orang-orang yang terlebih pandai ni duk sibuk nak bergaduh. Tanda dia tidak memahami, tanda dia tidak faqih tentang agama ni. Duk sibuk bergaduh. Orang tak semayang, ramai lagi. Orang yang buat benda-benda haram, banyak lagi. Orang yang jahil agama, lagi ramai lagi. Bukan semangat tu dihabiskan dengan bergaduh sesama yang ada ilmu ni. Bukan semangat tu digunakan untuk mengajak, memahamkan orang tentang Islam. Yang ramai yang tak faham tentang Islam, yang ramai yang tak faham tentang agama ni lagi. Wallahu a'lam. Okay, ada lagi? Kalau tak ada, aku tangguh dulu. 9 lah. Ada? Jadi cukuplah setakat itu. Mudah-mudahan perkongsian yang kita dapat pada pagi ini kita dapat sama-sama memanfaatkan, sekaligus dapat menyuntik keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
Jadi kita tangguh dulu majlis kuliah mingguan kita ini dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وديننا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan mereka yang mendengar perkataan-perkataan yang baik lalu kami mengikut yang terbaik daripadanya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami meminta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik yang tayyiban, serta kami minta kepadamu amalan-amalan. Kurniakan kami amalan-amalan yang engkau terima ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih pada semua yang hadir pada pagi ini. Jumpa lagi insyaAllah pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.